Kita hidup di tahun 2021. Tahun 2020 telah pergi meninggalkan kita. Wawasan 2020 yang telah diilhamkan dan digagaskan oleh mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir, nampaknya telah hilang di telan zaman dan telah hanyut di bawah ombak. Persoalannya, siapakah yang menyumbang kepada kegagalan wawasan tersebut? Ayuh, bersama saya hingga ke akhir perkongsian, kita cari tahu siapa dalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Syafiq Muhammad Fadil, merupakan pelajar tahun 1 Jabatan Sains Politik Islam Siasat Syariah Universiti Malaya, akan berkongsi berkenaan membaca dan apa ada dengan membaca dengan anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut kajian yang telah dilakukan oleh pasukan analisis Peabody.com yang berpangkalan di Poland, mereka mengatakan sejumlah 5.5 juta rakyat Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas mengatakan bahawa mereka langsung tidak berminat terhadap membaca dan juga apa jua jenis bacaan. Yang lebih menyedihkan dan memilukan hati kita semua adalah mereka mengatakan bahawa mereka langsung tidak berhasrat untuk membeli walau sebuah buku dalam masa setahun. Agak-agaknya, masa depan bagaimanakah negara kita akan hadapi jika anak mudanya seperti ini? Anak mudanya tidak menjiwai budaya membaca. Seiring dengan kemajuan zaman, kita diserang dari pelbagai pelosok dunia. Anak muda kita, bagaimana anak muda kita pada hari ini dilalaikan dengan hiburan dan tidak cinta terhadap budaya ilmu dan intelektual. Bagaimana untuk kita meneruskan aspirasi pemimpin-pemimpin lepas kita dan juga aspirasi kerajaan untuk berdiri samegah dan berdiri sama taraf dengan negara-negara maju yang lain. Maka saya terdetik untuk memilih tajuk membaca sebagai bahan kajian saya dalam subjek jalinan masyarakat pada kali ini. Maka, ayuh tanpa membuang masa lagi, kita mulakan. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama. Apa pentingnya membaca? Bagi umat Islam, membaca adalah satu perkara yang wajib dan juga mesti, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat nombor 1. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu adalah pegangan bagi umat Islam. Dari segi nilai moralnya pula, membaca akan menjadikan kita bangsa yang berjaya. Kenapa berjaya? Kerana kita dapat mengetahui segala bentuk ilmu dan kita dapat implementasikan dalam membangunkan negara. Membaca juga akan menjadikan kita budaya masyarakat yang berdaya saing. Kerana apa? Kita dapat menggarap semua ilmu dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Seterusnya, membaca juga dapat menjadikan kita manusia yang setiap tingkah laku dan tindakan kita disusuli dengan ilmu. Bukan hanya emosi dan juga prasangka dan semangat semata-mata. Inilah kepentingan membaca. Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 2. Bagaimana mahu mula minat terhadap membaca? Saya sangat suka terhadap soalan ini. Bagaimana untuk kita mula minat terhadap membaca? Izinkan saya untuk berkongsi satu quotation daripada Najwa Shihab berkenaan membaca. Kita hanya perlukan satu buku untuk bercinta dan jatuh cinta dengan membaca. Cari buku itu dan ayuh jatuh cinta. Nampak? Sebenarnya untuk kita mula membaca buku, kita hanya cari buku yang kita minat. Bukan buku yang satu dunia minat. Ingat, setiap orang berbeza-beza cita rasa. Cari buku yang kita minat, tanam tabiat dan insya-Allah kita akan mula bercinta dengan buku. Jangan ikut kalau orang lain baca buku politik, kita nak baca buku politik. Kalau orang lain baca buku tafsir, kita nak baca buku tafsir. Kalau orang lain baca buku ekonomi, kita nak baca buku ekonomi. Jangan baca buku yang kita tidak minat. Kerana pada awalnya kita hanya akan meranapkan semangat kita. Jika kita ada semangat, maka cari buku yang kita minat. Pupuk tabiat itu dan apabila ada tabiat, ada konsistensi, barulah kita berpindah pada buku yang lebih berat dan lebih syarat. Yang kedua, lingkungi diri kita dengan mereka yang minat membaca. Jika di rumah kita tiada mereka yang minat membaca, jika kawan-kawan kita tidak minat membaca, tidak mengapa. Kita ada media sosial. Kita follow dan ikuti semua influencer-influencer yang minat membaca. Antara yang saya boleh cadang, antara tokoh membaca saya adalah Dr. Mazli Malik, Tok Guru Haji Adi, Tun Dr. Mahathir dan lain-lain. Bagi Twitter pula, kita boleh follow
Alex and Books sebagai mencetus semangat kita untuk terus konsisten dalam membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat jangan sekali-kali paksa diri kita. Baca sehari biar sedikit. Yang penting kita lazimi bacaan setiap hari sehingga seminggu, sebulan dan setahun. Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 3. Bagaimana ingin jadikan membaca sebagai aktiviti wajib setiap hari? Bila kita bercakap tentang aktiviti wajib setiap hari, ia sangat berkait rapat dengan tabiat. Bagaimana untuk membentuk tabiat? Bagi saya, kita perlukan 2 perkara. Dan 2 perkara ini kita sangat perlukan untuk kita berjaya dalam apa jua segala bidang yang kita ceburi. Yang pertama adalah disiplin dan yang kedua adalah konsisten. Bagaimana untuk disiplin dan konsisten? Sebagai contoh yang saya buat terhadap diri saya akan mewajibkan diri saya membaca buku paling kurang 30 minit setiap hari. Bayangkan, jika saya peruntukkan 30 minit setiap hari, dalam masa setahun, saya akan dapat 183 jam masa untuk membaca. Betapa banyak ilmu yang saya akan dapat dan betapa banyak maklumat baru yang kita akan peroleh jika kita peruntukkan masa sebanyak itu. Kita buat serentak akan dapat berat 183 jam. Tapi, jika kita buat sedikit sehari sebanyak 30 minit, kita takkan terasa benda ini satu perkara yang berat. Maka, disiplin dan konsisten adalah kunci bagaimana untuk membentuk tabiat suka membaca. Alhamdulillah, kita telah berada di hujung perkongsian. Saya harap dengan sedikit perkongsian saya, kita dapat melahirkan lebih ramai rakyat Malaysia yang membudayakan budaya membaca dan anak muda yang cinta akan membaca. Ayuh, kita budayakan membaca. Sekian, terima kasih.